Kemudian mengapa kita kata Jong Jawa itu, kapal Jawa itu lebih besar daripada kapal-kapal lain? Kerana kapal Jawa itu, tuan-tuan perempuan, dekat dengan Kepulauan Rempah. Dia bawa barang-barang rempah itu, tuan-tuan, bertantan untuk pergi ke Melaka. Melaka ni hanya tempat kumpul barang sahaja, tak perlu kapal besar. Itu sudah berlayar. Mereka pembina kapal-kapal yang besar. Jadi saya nak tanya, nak bina kapal ni kena ada duit kan? Dia kena kaya kan? Dia nak berlayar hidup di atas lautan bertahun-tahun. Dia mesti membina kapal yang kokoh, besar, nak melawan arus angin, badai itu semua itu. Dia mesti kaya kan? Orang Melayu kaya lah. Kenapa dia kaya? Tok nenek kita kenapa kaya? Sebab mereka ada emas, mereka ada perak, mereka ada timah, mereka ada batu-batu permata. Ini bumi batu permata dan emas serta perak. Bagaimana kita nak katakan Benda Meraih itu wujud? Satu, Melaka terlalu kaya. Melaka terlalu kaya. Walaupun Melaka tidak ada pelabuhan buat kapal, tapi seperti kata Tuan Haji Khalid tadi, alam Nusantara ini, alam yang ada ini ialah alam Melayu. Dari ceruk mana keluar pun dia atas nama Melayu sebenarnya, tuan. Kemudian mengapa kita kata Jong Jawa itu, kapal Jawa itu lebih besar daripada kapal-kapal lain? Kerana kapal Jawa itu, tuan-tuan perempuan, dekat dengan Kepulauan Rempah. Dia bawa barang-barang rempah itu, tuan-tuan, bertantan untuk pergi ke Melaka. Melaka ni hanya tempat kumpul barang sahaja, tak perlu kapal besar, melainkan rajanya saja. Orang biasa tak perlu kapal, perlu sampan dan perahu dan skoci. Tapi orang yang hantar barang tu, tuan-tuan, dari Jawa, dari Indagiri, dari Lampung, dari Sunda, tuan-tuan, mereka perlukan kapal. Kerana di sanalah pengeluaran bahan-bahan kekayaan alam Melayu itu. Dan akhirnya berkumpul di Melaka. Ada orang tanya, Benda Meraih, ada orang cakap saya lah, dan saya pun ada dengar, Benda Meraih itu telah dikaramkan di Jambi. Telah dikaramkan di Jambi. Logik tak logik? Saya kata saya tak tahu logik atau tidak. Tapi saya tanya mengapa? Kerana untuk menyorokkan raja, kapal itu perlu ditenggelamkan. Kerana Portugis kejar kapal itu, maka raja perlu disorokkan dan kapal itu dihantar jauh daripada kawasan sorokan persembunyian raja, dan kapal itu dikaramkan. Tuan-tuan perempuan, saya kiralah semua kapal Melaka memang dikaramkan. Bukan orang Portugis, tapi orang Melayu sendiri karamkan. Kenapa? Kerana tidak mahu menjejak raja dan orang Melayu di Kepulauan Melayu. Karamkan kapal, raja bertahta di darat, tapi laut masih lagi dalam penguasaan raja. Kenapa? Kerana Laksmana berada di Bintan. Dari Bintan itu dikukuhkan kedudukan Raja Ahmad dan Sultan Mahmud. 10 tahun di Bintan. Pergi ke Kampar, mangkat di Kampar. Inilah kepulauan, inilah wilayahnya. Orang Melayu, tuan-tuan, dari darat pergi ke pulau, dari pulau pergi ke air. Itu pergerakan orang Melayu. Dan jiwa mereka seperti air, tuan-tuan. Faham Melayu itu, air dicincang tak akan putus. Faham Melayu itu, sekali bah, sekali pantai berubah. Asyiknya orang Melayu di laut, tuan-tuan, tak ingat darat, sehingga datang ingatan, jangan lupa daratan. Ini Melayu, tuan. Asyik di laut, diingat jangan lupa daratan. Inilah Melayu sebenarnya. Itu saya kata tadi, Kesultanan Maritim Melayu Melaka. Kalau Kesultanan Melayu Melaka, dia darat saja. Tapi logiknya kita ni, kawasan kita
sebut saya Kesultanan Melayu Melaka, dia akan merangkumi maritim. Tapi maritim itu perlu ada pada nama Kesultanan Maritim Melayu Melaka. Kalau tidak benda berakhir itu wujud di Melaka hari ini. Betul, Melaka hari ini tidak sama seperti Melaka dulu. Cerita saya tadi bukan cerita Melaka hari ini. Cerita dulu. Di mana jejak pun Melaka. Di mana jejak pun Melaka, tuan. Tadi itulah tuan-tuan perempuan. Nak faham Melaka jangan faham hari ini. Tak boleh. Kena faham zaman maritim Melayu Melaka pada waktu itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman ya, barusan kita melihat ya, ada 2 cuplikan video ya. Di sini kita bisa melihat ya, ada perbedaan pendapat dari sejarah yang diungkapkan oleh orang Malaysia, di mana kita sering mendengar bahwasanya dulu kerajaan Malaka itu merupakan daerah maritim pembuat kapal terbesar. Ternyata dari 2 pendapat ini ternyata berbeda ya. Justru Jong Java yang mereka juga anggap Melayu itu sebagai pembuat kapal besar. Dan inilah yang sering kita dengar ya, sejarah-sejarah dari orang-orang Malaysia yang sering kita dengar perbedaan yang ada pada mereka. Karena mungkin referensi yang diambil itu yang jelas berbeda-beda teman-teman ya. Oke teman-teman ya, demikian ya sebuah cuplikan video di mana kita sering ya untuk mengangkat peradaban Melayu khususnya di Malaysia, di Semenanjung. Dia selalu mengungkapkan satu opini yang seolah-olah itu mereka yakini, padahal banyak ya pendapat-pendapat lain yang justru bisa mematahkan pendapat mereka. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.